Okey, kalau ikutkan sebelum ini kita tengok Pak Ni pernah mengacarakan rancangan reality macam-macam reality untuk on air, reality untuk nyanyian, reality untuk lawak, reality untuk agama, macam-macam Pak Ni involve. Dan kali ini adalah reality untuk Pak Ni panggil mereka sebagai bakal usahawan besar. Jadi apa yang Pak Nil cari kalau ikutkan sebenarnya kita tengok banyak Instagram, platform-platform social media seperti Instagram, Facebook, kemudian TikTok, kemudian YouTube digunakan untuk menjual barang dan juga perkhidmatan. Tapi mereka tak mempunyai asas, mereka tak mempunyai pengetahuan untuk cakap, untuk menarik perhatian orang. Jadi yang paling Pak Ni nak cari ialah keberkesanan mereka untuk menarik perhatian orang. Dekat cara kita menjual barang di TV ada dua sebenarnya. Satu adalah menarik perhatian dari segi persembahan kita, dan kedua adalah barangan itu, kan? Lagi satu yang paling penting ialah awak nak dapat berapa like dan awak nak dapat berapa sale. Itu juga adalah kriteria yang kita nak cari. Jadi kadang-kadang orang tu boleh cakap, pemain cantik kan, dia punya like tinggi, viewers tinggi, tapi tak ada sale. Kan? Ada pula yang tak pandai cakap ataupun viewers tak ramai, tapi sale dia tinggi. Jadi kalau apa nak cari kriteria, Pak Ni cari dua-dua lah kot. Yang viewersnya tinggi dan juga sale-nya tinggi, jualannya tinggi. Bagi Pak Ni, package yang Pak Ni rasa boleh kita gunakan, kalau orang yang menonton sekarang ni kalau dapat mendengar kan, diorang akan cakap apa agaknya kita nak buat untuk menarik perhatian. Dulu betul memang kalau untuk TV cari wajah, kalau untuk radio cari yang suara yang sedap begitu. Tapi untuk kita punya jual letup ni sebenarnya gimmick lah, gimmick yang paling penting dalam kita nak menarik perhatian orang. Dalam pada itu kena ada ilmu juga, ilmu bercakap, tenaga yang diberikan. Itulah semua benda mentoring yang akan partner berikan. Tetapi gimmick, style itu semua diri sendiri. Dia tak boleh nak ajar benda tu. Kita tengok macam founder-founder buat macam-macam gimmick Bawa kambing dalam rumah, bawa rimau, bawa beruk, lepas tu ketawa jerit kuat-kuat kan. Lepas itu tayangkan selagi ada harta. Itu semua gimmick mereka untuk menarik perhatian. Kalau ikutkan sebenarnya mereka kadang-kadang berfikir dua kali. Saya tahu ada di antara founder itu fikir dua kali nak buat benda tu sebab memalukan mereka ikut pada usia, ikut pada kedudukan mereka. Mereka malu nak buat benda tu. Tetapi mereka terpaksa berlawan dengan wajah-wajah muda, tenaga baru yang fresh. Jadi apa yang mereka nak buat, mereka lakukan ialah gimmick. Gimmick yang mereka lakukan adalah kadang-kadang melampaui batas juga. Kan? Tetapi itulah dia marketing strategi dan tools yang mereka gunakan bagi menjual barangan. Jadi memang sangat berbeza. Memang sangat berbeza dengan cara TV dulu Pak Ni latih, dengan cara radio dulu Pak Ni latih anak-anak latih yang pengacara-pengacara baru yang ada. Tetapi sekarang ini kalau untuk jual letup, kita tak boleh gunakan cara yang sama. Tetapi adalah bonus lah kalau awak rasa awak cantik, gunakanlah kecantikan itu. Kalau awak rasa awak punya suara yang sedap, gunakanlah suara yang sedap itu. Kalau awak mempunyai kebolehan lain yang bagus, menyanyi mungkin, berlawak mungkin, gunakanlah yang itu. Tetapi yang paling penting sekarang ini bagi Pak Ni adalah gimmick. Kemahiran yang Pak Ni ada adalah satu benda yang mungkin sukar untuk kita dapat di mana-mana, iaitu kemahiran untuk mengunci audiens kita, mengunci penonton kita. Sebab kalau kita nak menjadi orang yang bijak dalam bercakap dengan kamera, kita kena ada kuasa mengunci itu.
Saya nak kunci awak, kalau saya ada 15 minit, awak kena tonton saya 15 minit. Sebab pengalaman partner nak jadi pengacara, untuk TV itu yang dicari dulu. Sebab bagi TV dulu rating kan, rating sangat penting. Jadi kalau dia ambil partner, dia pasti penonton akan terkunci, akan lock for that 1 hour. Untuk 1 jam show yang ditayangkan. Macam itulah juga kemahiran yang partner nak ajarkan. Ada macam-macam elemen sebenarnya untuk kita mengunci perhatian penonton kita. Tapi kalau penonton kita tengok dalam masa 30 saat pertama sahaja, mereka dah rasa macam bosan lah, tak nak lah. Ataupun diorang pasang kuat audio, diorang pergi dapur, diorang pergi bilik air, diorang melayan anak. Yang itu bukan skill yang betul. Jadi skill yang betul ialah bila partner ajar mereka, nanti mereka akan tahu macam mana skill tu. Skill untuk mengunci perhatian penonton, diorang nak keluar pun dia rasa macam rugilah. Atau dia bawa sekali phone diorang ataupun apa saja platform yang mereka gunakan, mereka bawa. Sebab sekarang ni banyak ramai yang menggunakan smart TV. Mereka akan pastikan tidak ada satu saat pun mereka terlepas daripada menonton. Jadi kalau seseorang tu buat live untuk 5 minit, pastikan 5 minit itu adalah 5 minit yang paling berharga. Ini yang kemahiran yang Pak Nil tahu ramai tidak punya. Kadang-kadang mereka ada tapi mereka pun tak perasan yang mereka ada benda itu. Pak Nil terlibat dengan satu channel jualan barang di Astro, GoShop semua tahu kan. Jadi kami dah dilatih dekat situ tak boleh overclaim. Kami dah dilatih dekat situ bagaimana nak memanfaatkan masa yang ada itu untuk meletakkan barangan itu sebagai barangan sebagai yang utama. Sebab kalau anda menjadi influencer ataupun live streamer, anda tak penting sangat tau. Yang penting adalah barangan itu. The star of the show is the product, bukan anda. Anda adalah orang yang menggunakan kepakaran anda untuk menjadikan barangan itu satu benda yang menakjubkan. Tetapi kita tak boleh overclaim. Sebab satu, itu adalah penipuan. Kedua, kita tertakluk kepada undang-undang, misalnya TTM, kesihatan. Kan kita ada undang-undang itu. Jadi benda-benda ini mungkin ini adalah antara faktor yang akan digunakan untuk menilai mereka. Kami tidak akan kami akan biarkan mereka melakukan tugasan mereka. Lepas tu baru kami komen. Bila komen, semua belajar konten yang sama dan gunakan untuk assignment ataupun tugasan mereka yang kedua nanti. Tetapi itulah, kita tak ada kelas sebab ini pun pertandingan. Akhirnya ia adalah belajar daripada kesilapan orang lain untuk awak berjaya. Kalau tengok daripada perjalanan kejayaan Pak Nil daripada tahun 89 dah 31 tahun Pak Nil terlibat dalam bidang ini, mungkin lebih. Sebab Pak Nil juga terlibat dengan iklan sejak 84. Pak Nil tak pernah terfikir Pak Nil masih lagi relevan untuk anak-anak generasi yang berada pada era digital ini. Ilmu menjual, ilmu mengacara itu adalah satu ilmu yang infinity, yang boleh digunakan bila-bila masa pada bila-bila mana-mana era pun. Sekarang ini dah berubah. Dulu-dulu seronok kan, diorang buat. Zaman Pak Ni dulu buat parti Tupperware. Tahu tak parti Tupperware? Kumpul mak-mak semua, jual Tupperware secara kutuk. Itu dulu, face to face. Kemudian Pak Ni juga dulu ada orang jual ubat tepi jalan. Berkumpul orang mengerumuni. Tapi skill dia tu masih sama. Awak boleh gunakan skill jual ubat, awak boleh gunakan skill jual Tupperware, tetapi dalam bentuk yang tak berhadapan. Itulah dia cabaran dia. Bercakap dengan orang dekat depan kita sambil orang tu tersenyum, orang tu menguap, mungkin orang tu main handphone, kita nampak. Jadi kita boleh buat kita punya strategi untuk menarik perhatian dia balik. Tetapi bila dah dalam keadaan online, kita cuma bayangkan sahaja. Itu yang agak sukar. Kita nak bayangkan. Kita biasakan kita cakap,
live, kita buat live. Yang ni tak boleh edit, kita buat live. Kita kena bayangkan, adakah orang muak dengan muka aku? Ataupun orang dah muak dengan fakta yang aku cakap ni? Kalau kita buat secara bersemuka, daripada gerak badan orang, dia tahu dah, orang ni dah muak dah dengan aku ni. Kan? Tapi bila kita online macam ni, kita tak tahu tau orang tu dah muak dengan kita ke. Kita belasah je. Kerana energi tak betul, kita belasah je dengan energi malas kita. Dengan lontaran suara yang salah. Dengan suara kita, pilihan suara yang salah. Ada orang pilih suara salah. Jadi, inilah benda yang cabaran memang patut pun dijadikan sebagai pertandingan RM50,000. Sebab cabaran dia besar tau. Bukan kecil. Jadi kalau mereka ingat, senang je. Duduk di depan kamera, lepas tu cakap je jual barang. No. It's not going to be that easy. Bagi Pak Ni fotogenik, tak fotogenik, satu, aplikasi banyak tu, filter yang boleh cantikkan korang. Ataupun, buatlah gimmick lah. Siapakah di sebalik topeng? Makan je lah topeng. Sepenuhnya tiap kali jual. Jadi, inilah benda yang kita tak perlu lagi nak runsing. I have to look good. I have to be in good shape. I have to be good looking. Tidak. Yang penting ialah gimmick. Yang penting ialah strategi. Ada orang kan, dia rasa kan berdiri macam kita cakap sekarang kan. Dia duduk je dekat depan kamera, cakap 30 minit. Rasa dah menjadi dah. Kan? Tapi tahu tak, kita boleh berdiri, kita boleh menari, kita boleh buat magic, kita boleh buat macam-macam kan. Bukan nak jual barang cuma duduk saja depan kamera, tidak. Jadi inilah bendanya yang akan membezakan anak-anak tu daripada seorang dengan yang lain dari minggu ke minggu. Akhirnya nanti kita akan jumpa yang tip-top. Setiap minggu dia bagi kejutan. Setiap minggu dia kata, bila bagi assignment je, dia masuk cara lain. Bila bagi assignment je, tiba-tiba, ada tetamu pula datang. Tetamu itu pula yang boleh buat gimmick. Kita tak tahu. Ini kita serahkan kepada mereka untuk melihat. Kadang-kadang dia lebih feature diri dia banding pada barang. Itu kita takut juga. Pak Ni nak bagi ilmu. Ilmu tu sebenarnya Pak Ni pada usia-usia sekarang ni selalu fikir kat sana nanti ilmu tu membantu tau. Ini rezeki pada waktu kita tak boleh keluar rumah. Kita kena lockdown, duduk kat rumah. Kan? Jadi, anak-anak Pak Ni punya rezeki lah. Pak Ni boleh keluar ke studio diorang untuk buat apa ni. Tapi tak boleh jumpa dengan anak-anak Pak Ni yang menonton pula. Jadi, rezeki mereka, kalau mereka nak datang jumpa Pak Ni dekat KL ni, mungkin akan mengambil masa dan juga duit yang banyak. Yang ini daripada sejauh-jauh ceruk di negara kita boleh menyertai as long as you ada internet. Kan? Dengan kejadian yang diberikan sekarang ini dengan COVID, anda tak boleh keluar. Anggap ini adalah satu anugerah pada Tuhan. Buka satu pintu untuk anda menjadi orang berjaya. Satu, nak menjadi host TV, sebab mereka yang berjaya nanti akan ditawarkan untuk menjadi host untuk rancangan di TV juga. Kemudian dapat pula pendapatan RM50,000 nak keluar KWSP akaun 2 pun tak cukup tau. RM50,000 kita bagi dengan hanya skill bercakap depan kamera. Benda ini adalah satu benda yang tak pernah orang lain terfikir, sebab ada skill yang terpendam. Kita tak tahu pun, kita sebenarnya bolehlah cakap dekat kamera, kita boleh, kita ada value atau skill menghibur, kita tak tahu. Cuma kita tak tahu. Jadi bila kita dah buat ni, dapat pula ilmu pada Pak Nil, dalam masa 10 minggu, anda adalah orang kaya. RM50,000 kot. Jadi itu yang Pak Nil nak bagi tahu. Pak Nil rasa Pak Nil cakap ni pun jiran Pak Nil boleh dengar. Biar dia masuk lah. Dia join pertandingan ni. Jadi inilah benda yang Pak Nil nantikan. Nak buat video 5 minit tu dapat RM50,000. Come on guys. Pak Nil cabar anak-anak muda untuk tampil ke depan. Pak Ni rasa kalau RM50,000 itu, inilah masanya. You never know. Anda tidak akan tahu bahawa sebenarnya anda ada bakat. Cuba dan buat. Hai semua. Pada tahu musim PKP ni memang ramai yang murung, sendu je keadaan. News letok. Korang nak tak RM50,000? Read my lips. RM50,000. Cara dia senang aja. Korang buat live stream dekat Facebook page korang masing-masing dan jual apa sahaja. Kat sinilah Pak Ni nak tengok korang punya selling skill. Boleh menjual ke tidak? Jangan jual diri ya. Yang penting ramai orang komen, ada views.
Cepat. Buat sekarang. Sebab Pani nak bagi bukan sikit ya. RM50,000. Kalau nak tahu info lanjut, apa kata korang check description yang dekat bawah. Cuma Pani sebagai host dan juga mentor anda dalam Jual Letok. So, dah.